Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar sahabat-sahabat Mihrab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada pagi ini sama-sama kita meneruskan bacaan Al-Quran sambungan daripada surah Al-Isra, yang muka surat 291 ayat yang ke-87 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا
كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wuduku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah.
meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu
memujimu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia, ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wuduku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wuduku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Innal apa khabar hamdalillah sahabat-sahabat nahmaduhu wa mihrab yang nasta'inuhu dirahmati wa Allah nastaghfiruh Subhanahu wa taala. wa na'udzu billahi InsyaAllah min pada syururi pagi ini anfusina wa sama-sama min kita sayyiati meneruskan a'malina. May bacaan yahdihillah Al-Quran fala mudilla sambungan lah wa daripada may surah yudlilhu fala Al-Isra. hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar sahabat-sahabat Mihrab yang dikasihi sekalian. Ya, mudah-mudahan semua kita ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikurniakan keampunan, ya, dibukakan segala pintu kebaikan, pintu rezeki, pintu taubat, pintu kelapangan hati, ya, dan sebagainya, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mari sama-sama kita mulakan pertemuan kita pada pagi ini dengan kita membaca dan menghayati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, apa khabar Puan Aida Ismail? Kat mana tu Puan Aida? Puan Roslahatazma Man Isa. Masya Allah, ya. Panjang nama. Mesti panggil Kak Ros ni kan, ya, Puan Ros. Puan Hafizah Muluk, Cik Sidi Pak Usu, apa khabar? Cik Yun, apa khabar Cik Yun? Puan Hanim Ahmad, ya, apa khabar Puan Hanim? Puan Zarina Matlais, Puan Jamaliah Rahmat. Begitu juga terima kasih pada Puan Zimi Fizi, ya, yang send stars pada pagi ni. Puan Salihah Ismail, terima kasih Puan Dalilah. Cik Dalilah, terima kasih Cik Dalilah. Puan Hafizah Zakaria, terima kasih. Puan Khaida Rapain yang send stars pagi ni. Terima kasih Puan Wahipah Yapi, Puan Hamidah Mat Raya, Puan Alaina Sofni, Puan Nik Shazlin, ya. Nik Shazlin bagi banyak love pagi ni. Alhamdulillah. Puan Khalisah Jumaidi, terima kasih Puan Sapura Abdullah. Terima kasih Puan Zila, Puan Raja Hanita. Terima kasih pada semua sahabat-sahabat yang tolong share, yang tag kepada yang lain, ingatkan, ya, kepada ahli keluarga untuk sama-sama insya-Allah mengambil manfaat yang mungkin ada, ya, tuan-puan sekalian, yang kita harapkan ada, ya, pada kuliah Mihrabul Quran setiap pagi yang kadang-kadang kita siarkan secara live dan kadang-kadang kita ulang siar, ya, tuan-puan sekalian. Ulang siar ni pun ulang siar ni pun banyak faedah dia, tuan-puan, ya, untuk mengukuhkan semula pemahaman kita, untuk mengingatkan semula, ya, kepada setiap pengisian yang telah kita berikan. Dan alhamdulillah, muslimin muslimat sekalian, ya, pejam celik tu, alhamdulillah kita sudah masuk, ya, Mihrabul Quran sudah masuk ke siri yang ke-294. InsyaAllah, maknanya 6 pertemuan lagi kita sudah sampai kepada siri yang ke-300. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan ia menjadi sebahagian daripada amal soleh kita yang Allah lipat kali gandakan, ya, pahalanya, kebajikannya untuk kita semua, untuk sahabat-sahabat yang mendengar, sahabat-sahabat yang mengamalkan, untuk sahabat-sahabat yang tolong share dan tag, ya, tolong panjang-panjangkan lagi kepada yang lain. Mudah-mudahan ia menjadi amal soleh kita
Begitu jugalah harapan Ustazah ya untuk Ustazah dan Dr. Azhar yang mengisi Mihrabul Quran. Kalau Ustazah tu Isnin hingga Jumaat insya-Allah, dan Dr. Azhar Sabtu dan Ahad ya kajian Asmaullahil Husna. Mudah-mudahan ia juga menjadi amal soleh kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, seperti mana biasa Ustazah nak jadikan, ia akan memulakan setiap pertemuan kita dengan salawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sedikit doa ataupun zikir munajat. Ya, supaya kita faham sahabat-sahabat semua, ya, setiap yang kita mulakan dengan tasbih, tahmid, dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti mengundang kebaikan dan keberkahan yang lebih luas dan lebih memberi makna kepada kehidupan kita. Ya, mudah-mudahan barakah daripada selawat ya yang kita baca, doa yang kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun yang berkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi membuka sebanyak-banyak jalan kebaikan kepada kita dan menutup segala pintu keburukan dan kejahatan daripada hidup kita ya sekeluarga insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل ما صليت على أحد من خلقك وأجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم زكنا بالصلاة عليه واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على النبي الأمي الأمين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك بجلال وجهك ونور عظمتك أن تصلي أنت وملائكتك على محمد عبدك ورسولك ونبيك وصفيك وخليلك وخيرتك من خلقك أفضل ما صليت على أحد من خلقك إنك حميد مجيد. اللهم ارفع درجته وأكرم مقامه وثقل ميزانه وأبلج حجته وأظهر ملته وأجزل ثوابه وأضيء نوره وأدم كرامته وألهق به من ذريته وأهل بيته من تقر به عينه وعظمه في النبيين الذين خلوا قبله. اللهم شفع محمدا في أمته شفاعة يغبطه بها الأولون والآخرون. اللهم اجعل نبينا لنا فرطا إلى الجنة واجعل حوضه لنا موعدا لأولنا وآخرنا. اللهم اجمع بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتوردنا حوضه وتجعلنا من رفقائه من المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, tajuk kita adalah
gabungkanku dengan mereka, yakni gabungkan kita semua ini dengan orang-orang soleh, supaya dalam fikiran kita tuan-puan sekalian, ya, dalam hidup kita ini, mata kita itu terpaku, mata kita itu tertumpu kepada kehidupannya orang soleh. Ya, kita nak tahu orang soleh tu paginya macam mana, orang soleh tu marahnya macam mana, orang soleh itu mengurus keluarga macam mana, ya, orang soleh itu doanya bagaimana. Kita nak tiru belaka. Ya, sebab apa? Sebab ini terlalu besar impaknya kepada kehidupan kita. Kalau kita merujuk kepada surah Al-Kahfi sendiri, sahabat-sahabat sekalian, ya, malam ni kita nak baca kan surah Al-Kahfi kan, ya, hari Jumaat. Kita tengok macam mana dalam surah Al-Kahfi, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Surah Al-Kahfi ayat 28. Ya, di mana dalam ayat ini sahabat-sahabat sekalian, ya, bercakap kepada kita, nak bagi perhatian kepada kita tentang menguruskan persahabatan, menguruskan persekitaran circle kita. Siapa nak jadi kawan kita? Siapa yang nak jadi pilihan hati kita? Ya, lalu bagaimana kita nak berurusan dengan kawan yang macam ni, dengan kawan yang macam ni? Jadi apa yang disebut dalam ayat tadi adalah wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Dan bersabarlah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan orang yang menyeru Tuhannya pada waktu pagi dan pada waktu petang dengan mengharapkan keredaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling daripada mereka semata-mata kerana mengharapkan perhiasan dunia, perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan daripada mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaan itu melampaui batas. Kalau kita merujuk lebih dalam tentang ayat ini, sahabat-sahabat sekalian, ya, ayat ini sebenarnya berkait dengan satu keadaan ataupun situasi di mana orang-orang kafir Quraisy, bukan sebarangan juga, tapi orang bangsawannya, hartawannya, orang berpangkat, orang berpengaruh, ya, mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau nak buat majlis dengan kami, kalau nak bercakap dengan kami, tak kira lah mesej apa pun, ya, majlis dengan kami tu kena majlis yang ada prestige dia. Ya, majlis dengan kami tu kena majlis yang ada, yang memikirkan cita rasa kami. Kami tak nak bergaul dalam majlis tersebut dengan geng-geng yang kotor-kotor tu. Kami tak nak dengan orang miskin-miskin tu. Kami tak nak dengan yang baju compang-camping tu. Kami tak nak dengan orang yang tak ada pengaruh, tak ada pangkat. Yang ketika itu di kalangan orang yang mendekati Nabi SAW, yang awal-awal menyambut, ya, dakwah Nabi SAW ni, di kalangan para mustad'afin, sahabat-sahabat semua. Orang yang lemah, orang yang miskin, orang tak ada jawatan pangkat pun di kalangan orang-orang Quraisy ketika itu, ya, kebanyakan dia. Jadi golongan-golongan tadi, dia tak nak duduk sekali. Dia tak nak nampak macam berkawan, bergaul dengan orang compang-camping, ya, dengan orang tak ada kedudukan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, memang pada satu ketika, pada satu fasa ataupun tahap tu, Nabi hampir, tuan-puan sekalian, nak meraihkan, ya, keinginan orang-orang bangsawan Quraisy tadi ni, orang-orang kafir ni, ya. Jadi maknanya betul lah nak asing lah majlis. Tak nak lah dalam majlis tu ada apa? Ada sahabat-sahabat yang miskin-miskin ni. Dan ini yang ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan ingat, ya, kepada Nabi SAW ketika itu, apa dia? Kamu sabar. Kamu tetaplah dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya, ya,
pada pagi dan petang semata-mata mengharap keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dilihat bajunya compang-camping, walaupun dilihat dia orang miskin, walaupun dia tidak ada pengaruh, walaupun dia tidak ada kemasyhuran, tapi dengan sabarnya kamu menetapkan diri kamu dengan golongan yang hanya mencari keredaan Allah, yang menyeru Allah pada waktu pagi dan petang, yang tidak mengikut hawa nafsu, yang tidak menginginkan perhiasan dunia, itu lebih baik daripada bergaul dengan orang-orang kafir tadi. Jadi menyebabkan Nabi tidak menurutkan kehendak mereka. Bahkan ayat ini mengatakan wala ta'du aynaka anhum. Jangan kamu berpaling mata kamu, diri kamu daripada orang-orang yang saleh. Walaupun kamu lihat dia tak ada nama, dia tak ada kemasyhuran, dia tak ada apa-apalah, tapi bila kamu kenal mereka sebagai orang yang hanya mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang menyeru Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu pagi dan petang, maka jangan tinggalkan golongan ini. Bahkan berharap untuk bergabung dengan orang-orang saleh ini sesuai dengan doa para nabi yang telah kita pelajari pada siri yang pertama, sahabat-sahabat sekalian. Kalau kan para nabi sendiri berdoa wa alhiqni bis-salihin, gabungkanlah aku dengan orang-orang saleh, maka alangkah sedihnya kalau doa dan harapan itu tidak ada dalam doa kita. Kita tak minta pun untuk digabungkan dengan orang saleh, maka itu satu muhasabah yang sepatutnya kita berikan kepada diri kita. Kenapa aku tak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk digabungkan dengan orang saleh? Sedangkan dalam Al-Quran pada ayat yang ke-28 surah Al-Kahfi ni, wala ta'du aynaka anhum, kamu jangan paling mata kamu daripada mereka. Nak kena stay dengan mereka, nak kena tengok, nak kena contohi mereka. Itu tentang surah Al-Kahfi tuan-puan sekalian. Adapun kita sebenarnya pada hari ini nak menyambung bicara kita dengan melihat kepada dua ayat, iaitu yang pertama surah Asy-Syu'ara ayat 83 hingga ayat 89. Kalau tak silap ustazah, muka surat 370 dalam Al-Quran, dan juga nak melihat kepada surah Yusuf ayat 101. Jadi sama-sama kita baca dulu surah Asy-Syu'ara 83 hingga 85 dan nanti kita akan baca surah Yusuf ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-salihin. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Waj'alni min warathati jannatin na'im. Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi syurga yang penuh dengan kenikmatan. Ini doa Nabi Ibrahim, tuan-puan sekalian, tolong hafalkan, tolong sama-sama berdoa dengan doa ini. Rujuk surah Asy-Syu'ara ayat 83 hingga 85. Masya Allah, apa yang Nabi Ibrahim minta, tuan-puan? Minta ilmu. Minta ilmu. Dan inilah yang kita kena sesuatu yang kita kena tamakkan, tuan-puan sekalian. Nak apa? Nak ilmu, nak ilmu, nak ilmu. Okey, Ustazah nak cerita sikit antara nanti kita kait balik dengan cerita ilmu tadi. Antara kelebihan bergaul dengan orang soleh, tuan-puan. Antara kelebihan bergaul dengan orang soleh, saya kongsikan 6. 6 kelebihan bergabung dengan orang-orang soleh ni. So kita kalau nak tahu orang tu soleh ke tak soleh juga, kita pun tengok bila kita bergaul dengan dia, berlaku tak sekurang-kurangnya 6 perkara ni. Yang pertama apa dia? Berlaku perubahan. Mengubah ragu dalam hati kita kepada yakin. Okey, mengubah
ragu dalam hati kita kepada yakin. Kita banyak ragu dalam hati kita. Ya, ya ke tak ke kan ya. Maknanya soal keimanan pun iman yang sangat nipis melayang. Sebab apa? Banyak keraguan. Betul ke kalau aku sedekah ni nanti ni Allah akan ganti ni? Ya, tak miskin ke nanti kan? Syuk sedekah. Tengok ya, ragu. Berkawan dengan orang saleh, ragu tu insya-Allah boleh jadi yakin. Ya, tuan puan sekalian. Itu pertama. Yang kedua, mengubah ketamakan kita kepada dunia menjadi cinta kita kepada akhirat. Mengubah tamak kita kepada dunia menjadi cinta kita kepada akhirat. Bila sebut tentang ketamakan kepada dunia, kepada cinta akhirat, di sini termasuk banyak perkara. Ya, termasuklah ya kalau selama ni yang kita fikirkan adalah mengumpul tamak kan tuan-puan. Ya, mengumpul sesuatu yang kita akan tinggal. Pelik juga kita. Mengumpul sesuatu yang akan menjadi beban. Pelik kan kita kan? Tapi kita buat benda tu. Kita kumpul sesuatu yang akan menjadi beban. Kita kumpul sesuatu yang akan menyusahkan. Masya Allah. Ya. Kemudian kita tinggalkan. Kita minimalkan usaha kita terhadap sesuatu yang menjadi bekalan. Tapi kita maksimalkan tenaga kita kepada sesuatu yang akan menyusahkan kita. Yang akan menjadi beban. Sedangkan kalau kita nak cari bekalan, carilah ilmu. Lakukanlah amal soleh, itu bekalan. Bersungguh-sungguhlah kat situ. Ya, tengok macam Nabi Ibrahim tadi, tuan-puan sekalian, apa yang Nabi Ibrahim minta dalam doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Rabbi habli hukma. Ya Allah, kurniakan kepadaku ilmu. Ya, sebab tu, ya kalau kita bergaul dengan orang saleh, kita akan terasa ilmu kita kurang. Kita akan rasa bersungguh-sungguh, bersemangat tuan-puan apa dia? Nak cari ilmu lagi. Nak tambah amal lagi. Kalau kita tidak bergabung dengan orang saleh, ini kita tidak rasakan tuan-puan sekalian. Ya, tak rasa. Okey, saya ambil contoh tuan-puan. 2 hari sudah, lebih kuranglah 2 hari sudah. Ustazah diziarahi oleh seorang sahabat. Dan bagi ustazah, pertemuan ataupun ziarah ini membuahkan ilmu. Ziarah ini, barakah ziarah itu apa yang saya dapat? Saya dapat ilmu. Daripada cerita sahabat tadi. Ya, sahabat ustazah tu tuan-puan, dia bercerita tentang ibu dia. Masya Allah. Ya, tentang ibu dia. So, kita mengambil ibrah daripada kisah tersebut, itu ilmu. Ya, ilmu ini adalah ketibaan makna sesuatu perkara yang boleh mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Itu ilmu. Kadang-kadang kita tahu tapi tak ubah kita. Itu hanyalah maklumat je tuan-puan. Tapi bila sebut ilmu, ketibaan maknanya kepada kita, nilai itu sampai kepada kita, boleh jadi perubahan dalam hidup kita. Boleh memberi manfaat kepada hidup kita dunia dan akhirat. Jadi sahabat tu datang ya menziarahi ustazah. Dalam kita berbual-bual tu dia cerita tentang ibu dia. Ya, dia kata Masya Allah, ibu dia meninggal dunia yang depan dia lah. Dan dia memang terpegun sangat melihat bagaimana Allah memudahkan transisi antara kehidupan dengan kematian tu. Ya, maknanya mudah sangat Allah ambil. Ya, Allah ambil nyawa tu ataupun keluar roh daripada badan tu. Ini pandangan mata kasar seorang anak lah ya terhadap kematian ibu dia. Dan ibu dia meninggal dunia bukanlah tua sangat tuan-puan ya, umur 63 tahun. Boleh jadi sahabat-sahabat yang sedang mendengar ni pun ada yang sedang menikmati usia 63 tahun ataupun ada yang dah extra bonus dah melebihi dah 63 tahun. Ibu dia meninggal umur 63 tahun. Dia kata Masya Allah, ibu dia seorang wanita yang baik, wanita salihah ya tuan-puan sekalian, yang sangat rajin bekerja ya untuk sama-sama membantu menyara keluarga. Ya, ibu dia suka jadi jalan kebaikan kepada orang lain. Ya, nanti saya cerita sikit pasal ibu tu. Cuma nak cerita pasal mati dia dulu, ya, kematian. Jadi di hospital tuan-puan sekalian, betul lah ibu ni sakit, tapi bukan sakit yang tenat yang sampai pakai wire apa semua tak sedar ke, tidak, ya.
Dan tak macam mana ibu tu kata pada anak dia tadi, pada anak ni lah yang bercerita ni, ibu tu kata jangan tinggal dia. Jangan pergi, jangan tinggal dia. Sebab mak ni sekali mak batuk je sekejap lagi ni, mak meninggal. Sebab batuk je mak tak ada lah. Jadi kalau kita dengar pun kita rasa macam betul ke kan macam tu. Tapi itulah yang mak tu cakap. Jangan tinggal mak. Bila mak batuk je sekali ni nanti ni, mak batuk, mak pun tak ada dah. Ya. Dan rupanya betul sahabat-sahabat semua. Ya, tak berapa lama tu mak tu batuk. Dan bila dia batuk, nampak dah lain dah. Bila batuk, nampak dah lain dah mula mandang ke atas dah mata tu tuan-puan sekalian. Dan Masya Allah dengan kalimah yang baik, ya, dengan keadaan yang baik itu, mak tu tak ada. Ya, dah tak ada dah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi memang doktor yang ada tu tuan-puan sekalian, bila dipanggil untuk tengok tu memang dia berheran. Dia kata dah dekat nak 20 tahun dah. Ya, dia bekerja. Tak pernah lagi dia tengok perginya begitu mudah macam tu. Biasanya tuan-puan sekalian ialah kan, maknanya dah nampak dah ni kan ya, dia punya jantung dah laju, dah kencang, BP dah jatuh ke apa, banyak bacaan lah yang menunjuk ke arah tu. Tapi ni tak ada, mak tu cuma bagi isyarat jangan tinggal mak. Kejap lagi mak batuk ni mak tak ada dah. Dan mak tu baru je, maknanya dalam tempoh sebulan tu baru balik daripada umrah. Ya, dan digambarkan dah mak tu macam dah terasa dah dalam perjalanan umrah tu memang terasa dah maknanya balik nanti ni mak tak lama dah. Jadi Masya Allah ya, umur 63 tahun tuan-puan sekalian. Ya, kita kan takut kan sakratul maut tu macam mana kan. Tapi Masya Allah dapat dilihat pada ibu tadi, Allah berikan kemudahan, Allah pilih dia. Jadi menyebabkan orang-orang yang ada yang keliling ni bertanya lah, itu memang benda yang biasa lah. Tuan-puan akan bertanya, ya amalan apa ya dia buat masa hidup dia? Siapa ya dia masa hidup dia? Sama macam masa ustazah uruskan jenazah adik ipar ustazah ya tuan-puan. Ada 2 orang yang bersama-sama dengan ustazah, maknanya 2 orang yang menguruskan jenazah lah. Ya, kami tak kenal pun sebelum tu, datang untuk uruskan jenazah. Bila dia uruskan jenazah adik ipar ustazah tu tuan-puan ya, memang dia bertanya. Dia tanya, Kak, si mati ni siapa ya? Si mati ni apa ya yang dia buat masa hidup dia? Sebabnya, kalau adik ipar ustazah tu tuan-puan, masa kami buka dekat bilik jenazah tu, nak mandikan tu, kami buka kain tu kan, itu memang sudah kelihatan senyumannya. Minta maaf kalau saya cakap sebab saya tengok sendiri. Ya, itu memang sudah kelihatan senyumannya. Jadi yang mengurus jenazah tanya, Kak, si mati ni siapa ya? Maksud siapa tu bukan nak tanya nama ke apa, amalan dia apa. Jadi kami berceritalah tentang apa yang kami kenal adik ipar tu. Balik pada cerita mak kawan ustazah tadi, dia kata orang bertanya, Masya Allah mudahnya ya, apa amalan dia? Kata sahabat ustazah tadi, saya mungkin kalau saya cakap tak tepat sebab saya tak duduk dah dengan mak saya. Ya, dah kahwin apa semua kan. Tapi boleh tanya kepada ayah saya. Boleh tanya, maknanya bila ditanya sahabat-sahabat sekalian, maka didapati ya, ibunya ini adalah orang yang sangat rajin baca Quran, dah dibiasakan, dah dilazimi, kalau sebulan tu 4 kali khatam. Masya Allah, Masya Allah. Ya, maknanya itu kalau kita kiraan satu hari tu mau 5 juzuk sehari tu baca Quran, baca Quran, baca Quran. Ya, maknanya satu waktu tu 1 juzuk. 5 waktu 5 juzuk. Dapatlah 1 minggu sekali khatam. Dah dibiasakan, dilazimkan baca Quran. Memang banyak baca Quran. Dan kemudian ya selalu fikir bagaimana untuk memanfaatkan diri dia untuk tolong orang lain. Tak mesti jadi orang popular tuan-puan. Tak mesti kena jadi ustaz dulu ke apa, tak. Tengok makcik tadi je. Pada lingkungan dia nak tolong orang keliling dia. Dia seorang pengusaha jeruk. Iaitu kemahiran dia buat jeruk. Lalu ada orang kerja dengan dia. Contohlah kurang lebih 10 orang kerja dengan dia. Dia bukan fikir semata-mata nak bagi gaji pada pekerja-pekerja tu. Tapi dia fikir macam mana untuk lebih berkat lagi.
lebih besar, luas manfaat lagi. Maka apa dia buat? Pada hari gaji, dia akan panggil tokek emas, tokek kedai emas datang ke rumah dia. Hari nak bagi gaji pada pekerja. Senang, suruh tokek emas tu bawa emas-emas, bawa datang rumah dia. Lepas tu, bila pekerja datang, buat pilihan. Nak duit ke nak emas? Kalau nak duit, dia bagi duit. Gaji tu dia bagi duit. Tapi kalau nak emas, makna ambil gaji dalam bentuk emas, nanti gaji tu akan bayar duit emas tu lah pada token emas. Ya, kan orang perempuan kan suka emas kan. Jadi boleh pakai juga. Jadi ramai yang ambil emas, tak ambil duit. Ataupun ambil duit sikit, ambil emas sikit. Lalu kemudiannya, bila dah bertemu dengan makcik-makcik tu lepas mak dah tak ada, dia kata apa? Masya Allah, masing-masing bercakap. Masya Allah, hebatnya ilham yang ada pada mak kamu. Ya, anak makcik pergi belajar sana sini, duit emas hari itulah yang Alhamdulillah, ya, biiznillah makcik jual. Dulu beli 1 gram RM20 je. Sekarang berapa ya, ratus-ratus kan. Jadi memang besar ya manfaat dia tu. Jadi mereka tu masing-masing tu berkata-kata yang baik tentang ibu tadi. Berkata-kata yang baik. Ini sesuai juga sahabat-sahabat dengan doa Nabi Ibrahim. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku ni buah sebutan, tutur yang baik pada orang selepas aku. Makna cerita tu tak berakhir dengan kematian kita. Cerita kita tak berakhir dengan kematian kita. Kenapa? Walaupun kita dah mati, insya-Allah kebaikan terus disebut jadi tutur kata yang baik. Anak cucu kita sebut benda tu. Ingat atuk dia lagi, ingat nenek dia lagi. Atuk ni, kalau ada atuk ni, semua orang dah kena solat jemaah dah. Ni kalau ada atuk ni, kita semua dah berkumpul dah. Sebab atuk akan ajak kita semua untuk dengar anak-anak cucu dia membaca Al-Quran tadarus secara tarannum. Ya, Masya Allah, tuan-puan sekalian. Dan Ustazah, ia mengambil pengajaran sangat dengan kisah-kisah yang sahabat Ustaz cerita 2 hari lepas tu. Masya Allah, kematian ni adalah satu pintu yang semua orang akan masuk kat pintu tu. Semua orang akan masuk. Jadi apa yang aku kena siap sedia dengan kematian? Dengan alam barzah, dengan alam kubur. Aku kena banyak baca Quran. Aku kena ada hubungan yang sangat rapat, yang sangat intim dengan Al-Quran. Al-Quran kena selalu dengan aku. Nanti aku akan mengalami keadaan terlalu sunyi, terlalu sepi. Seorang-seorang saja mati. Seorang-seorang je dalam liang lahat. Ya Allah, kena ingatkan diri dengan Al-Quran. Jadi ini kita dapat, tuan-puan, dalam pergaulan kita dengan orang baik-baik. Kenapa? Kita dapat ilmu. Dan sesuailah seperti mana yang disebut oleh alim ulama tadi, sahabat-sahabat sekalian, sekurang-kurangnya ada 6 perkara yang kamu akan dapat bila kamu bergaul dengan orang soleh. Pertama tadi apa dia? Mengubah keraguan kamu menjadi yakin. Semua benda nak ragu kan, ya? Bila ragu jadi keluh kesah, bila ragu jadi takut dan bimbang, bila ragu jadi tak tenang. Tapi bila berkawan dengan orang-orang soleh, tuan-puan, ataupun kita menghayati kehidupan orang soleh yang dah tak ada dah, para nabi, para rasul, para syuhada, para solehin, kita ambil pengajaran daripada kehidupan mereka, kita akan rasa lebih yakin, sahabat-sahabat sekalian. Cuba baca kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya Allah, akan bertambah keyakinan kita. Ya, cuba baca kisah Sayyidah Maryam. Cuba baca kisah ibu Nabi Musa. Ya, semua itu akan menambah keyakinan kita. Yang kedua tadi apa dia? Mengubah ketamakan dunia kepada cinta akhirat. Yang ketiga, bergaul dengan orang soleh ataupun mengambil pengajaran daripada kehidupan orang soleh akan mengubah sikap suka sangat mempamerkan amalan, suka riak di sana sini kepada sifat ikhlas. Ya, kepada sifat ikhlas. Bayangkan sahabat-sahabat sekalian, ada ulama, ya, dalam kisah-kisah yang kita baca, ya tuan-puan sekalian, ada orang alim, tuan-puan, orang arif billah, orang ahli tasawuf, ya, orang alim. Apabila dia bermusafir dengan kawan-kawan dia, padahal dia tu memang ahli tahajud, ahlul qiyam. Tapi bila bermusafir dengan orang lain, bermusafir beramai-ramai, dia cuba menyembunyikan tahajud dia. Macam mana cara dia buat, tuan-puan sekalian? Dia bangun pada waktu orang semua sedang tidur lena. Kan kita ada yang deep sleep tu kan, ya?
maka dia bangun. Maksud dia lebih kurang kalau kita bercongak-congak tu maknanya mungkin pukul 2:30 pagi lah agaknya kalau macam kita ni kan yang subuh dekat nak pukul 6 kan. Jadi makna 2 pagi ke dah bangun dah, 1:30 pagi ke dah bangun dah. Waktu tu orang tengah tidur yang betul-betul nyenyak. Dia bangun. Dia bangun perlahan, semua perlahan. Esak tangis perlahan, nak ambil wuduk perlahan. Jangan sampai mengejutkan orang yang sedang tidur. Lalu bila dia nampak macam kawan tu macam dah nak bangun dah daripada tidur ni. Ya macam dah tak lena dah tu. Maka cepat-cepat dia tidur. Maka cepat-cepat dia tidur. Maknanya dekat-dekat nak pukul 5 tu dia tidur. Itu orang lain nak bangun pula, maka dia tidur. Maka dia biarkan keadaan dia. Sebenarnya dia bukan tidur sangat tuan-puan, dia berzikir. Maka dia biarkan keadaan dirinya tuan-puan sekalian, biar ada orang kejutkan dia untuk bangun, nak subuh dah. Masya Allah. Dia sanggup. Bangun Syekh, nak subuh dah. Cuba bayang kalau kita kan, Ustazah bangun Ustazah nak subuh. Setiap pagi kena kejut Ustazah. Dia kena kejut Ustazah, katalah 10 minit sebelum subuh kan. Dia kejut Ustazah bangun nak subuh dah. Demikianlah orang alim tu buat tuan-puan. Tak apa, biar ada orang tolong kejut. Padahal dia tak tidur tuan-puan. Dia cuma lelapkan, pejamkan mata dalam zikir. Sebab tadi dah solat-solat semua dah. Biar ada orang kejut. Dan bila bangun tu seolah-olah dia baru bangun tidur. Seolah-olah dia tak bangun pun tahajud tadi. Itu lebih menyenangkan hati dia. Itu lebih dia rasa selamat ibadah dia. Itu dia rasa lebih murni untuk jiwa dia. Biarlah orang tak kenal dia sebagai ahlul qiyam. Sebab tak satu sen pun orang bagi pahala atas qiyam yang dia buat. Tidak ada satu benda, satu titik pun yang dia berharap daripada manusia atas amalan yang dia lakukan. Amal yang dilakukan itu hanyalah untuk mengharapkan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu alim, Allah itu basir, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Allah tidak lalai dengan setiap yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Maka tak ada masalah kalau orang nak kata, dia tak bangun qiyam, aku dah jalan dengan dia 3 hari, aku pergi jalan dengan dia sebulan, aku yang kena kejut dia solat subuh. Tak jadi masalah apa. Kenapa? Tidak diharapkan apa-apa balasan pun daripada kamu. Tapi akhirnya orang tahu juga tuan-puan sekalian. Akhirnya orang tahu juga. Masya Allah. Ya, bila dah lama berziarah, lama-lama orang tahu juga. Ada juga yang tahu. Terjaga sebenarnya melihat. Begini sebenarnya orang soleh ini menyusun atur waktu qiyam dia bila bermusafir. Sebab tidak mahu orang melihat dia. Makna tak nak lawan gelar dia sebagai ahlul qiyam. Cukuplah gelaran itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah tuan-puan sekalian. Ya, bila kita bergaul dengan orang soleh, banyak nilai kebaikan yang kita akan nampak. Ya, ada orang yang rajin berpuasa, ada orang yang bersedekah diam-diam, tak canang pun pada orang lain. Di situ berubah apa dia? Daripada sikap suka mempamerkan, ya, riya dengan amalan, mencari nilai ikhlas dalam amalan. Yang keempat tuan-puan sekalian, mengubah sikap lalai kepada ingat. Maknanya lalai daripada mengingati Allah kepada zikrullah, ingat kepada Allah. Betul. Bila kita bergaul dengan orang soleh, ya, ataupun kita menghayati kehidupan orang soleh, kita akan terasa, kena banyak ingat Allah. Aku ni lalai ni. Tapi kalau kita tidak mencari orang soleh dalam hidup, tidak bergabung dengan mereka, kita rasa kita okey dah. Ya, tapi bila kita duduk dengan mereka, kita tengok, ya Allah, mereka bercakap sikit sangat, tafakur yang banyak, zikir yang banyak. Ya, ialah orang baik-baik tuan-puan, orang yang Allah cintai ini. Perkataan mereka, tangan mereka nak sentuh apa, kaki nak melangkah ke mana, mata nak pandang apa, telinga nak dengar apa, semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan yang kelima, sahabat-sahabat sekalian, mengubah sikap sombong kepada tawaduk. Kepada tawaduk ataupun rendah hati. Kalau tak bergaul dengan orang saleh, ya, kita rasa kita lah yang paling hebat, kita lah yang paling cerdik, kita lah yang paling pandai, kita lah yang paling baik. Itu boleh menyebabkan kesombongan tuan-puan sekalian. Tapi bila bergaul dengan orang saleh yang zuhud, yang qana'ah, ya, yang ikhlas, yang tawaduk, kita belajar daripada mereka. Ya Allah, ya Tuhan.
tawaduknya mereka, ya. Dan yang keenam, mengubah sangkaan-sangkaan buruk kepada nasihat. Kadang-kadang banyak sangka buruk, tapi bergaul dengan orang soleh, ia jadi nasihat-nasihat yang baik. Jangan bersangka buruk dengan orang. Kalau ada benda tak kena ke apa, berikan nasihat yang baik. Jangan biarkan hati kita kotor dalam pergaulan dengan orang lain. Jadi bila bergaul dengan orang soleh, kita nampak orang soleh ni dia tak biar. Dia tak biar tuan-puan kat dalam hati dia je ada sesuatu sangkaan ke apa, dia akan nasihat. Kenapa rasa tak sedap ni dengan si fulan ni? So bila bertemu tu bagi nasihat. Okey, saya nasihatkan. Jadi tak tersimpan lah kat dalam tu. Ya, sangkaan-sangkaan tu ubah jadi nasihat, ya. Makna berkata kalau betul jadi nasihat yang baik kan? Macam tu. Supaya tidak ada benda buruk tersimpan dalam hati. Ini di antara manfaat tuan-puan sekalian pergaulan dengan orang-orang soleh. Ia digabungkan dengan orang soleh. Apatah lagi kalau kita ni sentiasa menghayati, ambil tahu, mengambil ibrah daripada kehidupan para anbiya, para syuhada, para salihin, ya. Carilah kitab-kitab, buku-buku, belajarlah 10 orang mubasyirat, ya, orang yang diberikan khabar gembira bahawa dia adalah penghuni syurga, akan masuk syurga, sahabat-sahabat Nabi. Cuba kita tengok sejarah hidup dia seorang-seorang. Itu akan memberikan kesan yang sangat besar kepada kita. Maknanya tuan-puan, kita banyak kerja nak buat. Ya, jangan hidup dalam kelalaian. Dan akhirnya kita tengoklah surah Yusuf, ya, ayat 1-1. Kita ambil pada hujung ayat. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang saleh. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang saleh. Bahkan Masya Allah, ya, Nabi Yusuf sendiri berdoa supaya digabungkan dengan orang saleh. Ya, tawaduknya Nabi Yusuf, ya, Masya Allah, ikhlasnya. Kita boleh rasakan kalau orang soleh, padahal itu yang soleh, Nabi kan, tapi masih lagi meminta, gabunglah aku dengan orang soleh. Ya Allah, tawaduknya. Yang malangnya kalau kita yang banyak dosa, banyak buat maksiat, ya, tiba-tiba kita pula rasa macam tak terasa pula nak digabungkan dengan orang-orang yang soleh tu, baik di dunia apatah lagi di akhirat. Jadi kita buat sedikit susunan kepada doa kita, ya tuan-puan, sebab doa kita tu adalah perhatian kita, keinginan kita. Jadi kita susun atur dalam hidup, bermula dengan doa. Penting sangat untuk digabungkan dengan orang baik-baik, dengan orang soleh yang membina kita, ya. Dan kita bentuk bi'ah yang salihah, persekitaran yang salih tu, insya-Allah akan sama-sama dapat mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dapat bersama-sama dengan Nabi SAW dan para anbiya, para syuhada dalam syurga Firdaus. Muslimin muslimat sekalian, kita akan sambung insya-Allah pada pagi esok. Dan ustazah nak mengajak tuan-puan, siapa-siapa yang insya-Allah Allah pilih, Allah mudahkan hidup dia, Allah mudahkan untuk dia dan murahkan rezeki dia untuk bersama-sama dengan Ustazah dan Dr. Azhar dalam satu kembara kerohanian, ya, untuk tafakur alam, tafakur pada ciptaan-ciptaan alam yang mungkin lain sikit yang kita akan nampak kan, sebab kita nak pergi ke Jepun, nak pergi ke Osaka tuan-puan, insya-Allah pada bulan 2 nanti. Ya, jadi perjalanan kurang lebih berapa malam 5 malam ke 6 malam, tak apa, nanti Ustaz akan bagi poster dia. Ya, di mana ustazah dengan ustaz akan cuba bimbing macam mana kita berjalan, macam mana kita melancong, mengembara. Ya, walaupun bukan ke Mekah, walaupun bukan ke Madinah, ni pergi ke Jepun, ni pergi ke Osaka. Tapi Masya Allah, itu bumi Allah Subhanahu wa taala. Akan ada ciptaan-ciptaan Allah yang bukan menjadi pemandangan biasa kita kalau kita kat Malaysia. Ya, mungkin kerana musim yang berlainan, ya, dan sebagainya. Jadi kita nak tengok bangsa yang tak sebangsa dengan kita, bahasa tak sebahasa dengan kita, cara hidup, tabiat, ya, yang tak sama macam kita. Kat situ kita nak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi terhad hanya kepada 30 orang sahaja. Mudah-mudahan Allah beri kelapangan rezeki kepada tuan-puan, kelapangan masa untuk bersama-sama dengan kami. Ya, jadi nanti kalau Ustazah dah berikan poster dia dekat Facebook Ustazah, ya, langsung saja insya-Allah hubungi nombor yang tertera.
ya, berikan daftarkan nama, insya-Allah ya, kita akan pergi sama-sama insya-Allah ya ke mara kerohanian untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam safar sa'id kita insya-Allah ke bumi Osaka, Jepun. Itu saja. Ya, kita tangguhkan tuan-puan sekalian. Astaghfirullahalazim. 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 Kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah, dan insya-Allah 9.30 pagi ni tuan-puan boleh lihat juga dekat Facebook Ustazah ataupun Facebook Masjid Masjid Bukit Jelutong ya, Masjid Tengku Ampuan Jemaah Bukit Jelutong. Ustazah ada kuliah Mutiara Hikam ya, jam 9.30 pagi secara fizikal. Boleh datang masjid juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia, ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah